Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan berkongsi tentang kuliah yang kedua, iaitu cabang-cabang ilmu falsafah. Ada beberapa perkara yang penting dalam kuliah ini, antaranya adalah berkenaan dengan konsep falsafah barat dan juga falsafah Islam. So, untuk yang pertama sekali, kita lihat kepada falsafah barat, iaitu pemikiran dan kerja falsafah dunia barat ataupun dikenali sebagai Occident, yang berbeza daripada falsafah dunia timur, Orient, ataupun jenis falsafah asli bersifat pribumi. So, ada dua istilah di sini, yang satunya adalah Occident, satu lagi adalah Orient. So, Occident adalah barat dan Orient adalah timur. Dan istilah ini merupakan ciptaan baru dalam tamadun barat pada hari ini untuk membezakan di antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lain. Begitu juga dengan perkataan falsafah ataupun filosofi, seperti yang kita belajar dalam minggu lepas, yang bermaksud philo dan juga sophia, mencintai, menyayangi kebenaran ataupun kebijaksanaan. So, dalam falsafah Islam, dia memiliki kriteria ataupun ciri-ciri tertentu. Antaranya adalah ada 4 perkara di sini dalam slide ini. Yang pertama adalah berusaha mencari kebenaran. So, dalam Islam ni, sesuatu perkara adalah menjurus kepada mencari kebenaran. Sama ada kehidupan tu kehidupan di peringkat kanak-kanak, remaja, dewasa, kita bekerja, kita berkeluarga, dan apa sahaja adalah ke arah satu matlamat, iaitu mencari kebenaran. Dan yang kedua, bukan berdasarkan andaian ataupun sangkaan. Ini adalah satu ciri yang sangat menarik. So, dalam falsafah Islam, logik sangat penting. Logik dan juga proses mencari kebenaran itu adalah satu yang sangat penting. Nanti kita tengok apakah contoh-contoh yang kita boleh sandarkan kepada falsafah Islam ni, bukan berdasarkan kepada andaian ataupun sangkaan. Yang ketiga, tidak melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu yang sangat penting yang diberi perhatian dalam falsafah Islam, kerana hukum yang Allah berikan kepada manusia ni adalah hukum yang terbaik. So, kalau kita melanggar hukum tersebut, kita telah pun bergerak ke arah sesuatu yang akan merosakkan pemikiran, merosakkan kehidupan, merosakkan harta benda, merosakkan nyawa, malah merosakkan agama itu sendiri. Dan yang keempat, bersandarkan kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. So, pada zaman sekarang, kitab Allah yang dimaksudkan ini adalah Al-Quranul Karim, yang menjadi rujukan kepada umat Islam di seluruh dunia. Okay, skop falsafah ini, dia merangkumi beberapa perkara. Antaranya adalah kesemua usaha-usaha daya fikir intelektual manusia. Semaksudnya, yang berkaitan dengan falsafah ini adalah semua daya fikir, kesemua bentuk pemikiran yang difahami pada masa sekarang. Ada juga yang termasuk dalam bidang matematik ataupun bidang fizik, bidang falak dan juga biologi. So, semua ini adalah berkaitan dengan daya fikir yang ada pada manusia. So, kita berfikir untuk merongkaikan persoalan dan mencari penyelesaian. Okay, contoh yang ada adalah Aristotle, yang mengkaji pada masa zaman dia itu dulu, yang kita panggil sebagai biologi, meteorologi, fizik dan kosmologi, di samping metafizik dan juga etika. So, istilah-istilah ni saya cadangkan you pergi cari definisi dan juga maklumat ini supaya kita faham. So, apa yang dikatakan sebagai biologi,
meteorologi, fizik, kosmologi, metafizik dan juga etika. Istilah ni kadang-kadang kita biasa dengar, tapi kita tidak begitu memahami apa dimaksudkan sebagai metafizik contohnya ataupun kosmologi. Sekarang kita gerak kepada pembahagian falsafah. Falsafah ini dipecahkan kepada logik, etika dan juga fizik. Ini oleh ahli stoicism ataupun ketabahan. So mereka dipecahkan kepada logik, etika dan juga fizik. So bila kita belajar tentang falsafah, kita pecahkan kepada 3 perkara ini. Satunya logik, yang keduanya berkaitan dengan etika, yang ketiganya adalah fizik. Dan lebih jelas lagi, pengkhususan dalam bidang falsafah, dia lebih banyak dibahagikan kepada metafizik, epistemologi, etika dan juga estetika. Okay. So kedua-dua etika dan estetika ni yang terakhir tadi, so digabungkan menjadi aksiologi. So dalam beberapa slide yang saya kongsikan dengan you all ni, kita melihat dan juga mendengar beberapa istilah yang barangkali kita biasa dengar tetapi kita tidak memahami maksudnya. So saya minta setiap ahli kumpulan untuk berbincang tentang definisi setiap perkataan ini supaya ahli kumpulan faham apa yang kita maksudkan sebagai epistemologi, etika, estetika dan juga aksiologi. So dalam buku modul kita ada diberi penerangan yang lebih jelas. Kemudian kita pergi kepada subdisiplin falsafah. So tadi adalah skop yang luas. Sekarang kita pergi pada bahagian yang kecil pula. So dia panggil subdisiplin falsafah. Ada 2 kat sini. Satunya falsafah analitis, yang keduanya continental. So dalam falsafah continental, pembahagian falsafah antara pakar merupakan sesuatu yang merumitkan kerana sifat penyatuan yang terdapat pada falsafah itu sendiri. So kena faham apa yang dikatakan sebagai continental ini, dia merupakan pembahagian falsafah antara pakar. So bila sebut pakar ni, banyaklah perbincangan, kritikan, analisis yang diperlukan untuk menzahirkan sesuatu falsafah. So dalam falsafah analitis, pembahagian kepada subdisiplin yang memudahkan kajian dalam cabang yang berkaitan sudah lebih terperinci, tetapi dia memudahkan kajian. Kalau continental tadi dia agak rumit, analitisnya lebih mudah. Okay, ini adalah yang saya sebutkan tadi sebagai cabang-cabang dalam falsafah. Ada 4 kat sini. Satunya adalah epistemologi, iaitu ilmu sesuatu bidang. So, bila kita jumpa perkataan epistemologi, so kita mesti kaitkan dengan keilmuan. Epistemologi tamadun Melayu, epistemologi tamadun Barat. Bila sebut epistemologi sesuatu tamadun, so dalam kepala kita, dalam fikiran kita mesti dikaitkan dengan ilmu tentang sesuatu tamadun ataupun bidang tadi. Kemudian aksiologi. Tadi kita lihat kepada ada 2 gabungan tadi, iaitu kalau saya berujuk balik kepada slide tadi, iaitu etika dan juga estetika. So kedua-duanya membawa nilai yang digabungkan ke dalam aksiologi. Yang ketiga adalah logik, sesuatu yang boleh difikirkan, ada proses, ada perkaitan dan nampak sesuatu yang boleh difahami. Dan yang terakhirnya adalah ontologi ataupun hakikat. So, ontologi ni nanti kita tengok apa yang dikatakan sebagai ontologi. So ingat cabang-cabang falsafah ni ada 4, iaitu epistemologi, ilmu, aksiologi, nilai, logik dan juga ontologi, yang ni hakikat. Cabang-cabang falsafah. So kita dah cerita sikit tentang asal-usul falsafah, tentang segmen-segmen dalam falsafah, sub-segmen, dan sekarang kita pergi kepada cabang-cabang falsafah yang kita bincangkan tadi. So ini lebih mendalam sikit lah. Yang pertama adalah metafizik. So dalam metafizik ni dia berkaitan dengan kajian reality. Epistemologi berkaitan dengan kajian ilmu.
Aksiologi berkaitan dengan nilai, dan logik berkaitan dengan penakkulan. Penakkulan ni kita melihat proses tu berlaku, ada kesinambungan dan boleh dipercayai, dan kita rasa sesuatu yang tepat, jelas apabila adanya elemen-elemen pemikiran, dan sebenarnya kita menjadikan ia sebagai sesuatu yang logik, ya. Tetapi juga ada ahli falsafah yang tidak mengakui logik sebagai cabang falsafah. So dia kata 3 sahaja, ya? Iaitu metafizik, epistemologi dan aksiologi. So tapi dalam kelas kita ni, kita masukkan logik ni sebagai sebahagian daripada cabang falsafah, ya. Okay, dah habis dah yang pertama tadi, falsafah. Kita masuk falsafah teoretikal. So falsafah yang pertama tadi adalah falsafah barat, ya. So dia satu penerangan yang ringkas, tetapi kalau untuk memahami lebih lanjut, saya boleh bacalah buku modul, ya, yang ada dalam kursus ini. Kita pergi pada falsafah teoretikal. So kita ambil yang tadi, ya, metafizik, epistemologi, psikologi dan juga estetik. So dalam falsafah teori ada 4 perkara tadi, ya. So di sini kita lihat perkataan psikologi dan perkataan estetik. So kita pergi satu persatu, ya. So metafizik ataupun ontologi ataupun hakikat ini dah lama dah menjadi kajian, ya. Kalau kita tengok di sini, Aristotle yang membuat kajian tentang metafizik ni, dia kata metafizik ini berkaitan dengan masalah-masalah seperti bahan dan penyebab, ya, termasuk sebab pertama ataupun Tuhan. Maksudnya ada elemen-elemen ketuhanan dalam metafizik yang digariskan oleh Aristotle. Immanuel Kant, ya, ini yang agak ke depan sikit lah. Dia kata konsep metafizik tentang persepsi kebenaran sebenarnya hasil struktur kognitif dalam minda manusia. Semua tak mahu metafizik ini tentang apa yang ada di dalam pemikiran manusia. Dan ahli metafizik ini sentiasa berusaha mengetahui makna apabila kita mengatakan kewujudan sesuatu. So mereka ini sentiasa berusaha, ya, untuk mencari makna, untuk memberi definisi supaya kita faham tentang kewujudan sesuatu. Contohnya kita ambil kewujudan bahagia dalam diri kita. Sebagaimana kita rasa bahagia? Apa yang dikatakan bahagia? Apa yang menyebabkan kita bahagia? So proses mengkaji, kita bertanya, kita meneliti ini ada pada ahli ontologi, sebab mereka ni sentiasa berusaha nak tahu kenapa sesuatu itu wujud, kenapa sedih itu wujud, kenapa happy, gembira itu wujud, kenapa sengsara itu wujud, ya. So semua ini adalah perkara-perkara yang boleh kita fikirkan dan berusaha untuk tahu kenapa dia wujud, ya. Kita sambung lagi. Ini daripada Plato, ya. So dia kata epistemologi dan aksiologi adalah berlandaskan ontologi. Epistemologi ilmu dan aksiologi tadi kita ada nilai tadi berasaskan kepada metafizik. So dia mula berkembang, ya. So metafizik ni sebagai satu asas, platform yang awal, kemudian berkembang kepada epistemologi dan juga aksiologi yang menurut Plato ni lah. So cabang falsafah metafizik, ya, mengkaji realiti dengan mempersoalkan perkara seperti berikut. So dia banyak bertanya. So apabila seseorang tu banyak bertanya, sebenarnya dia praktis falsafah metafizik ni. Apa yang dikatakan sebagai alam? Contohnya lah. Sebab kita ni selalu bertanya, kita nak tahu, kan, so apa itu kehidupan? What is life? Apa makna kehidupan? So kalau kita pergi membuat sikit kajian tentang makna kehidupan, kita tanyalah kawan-kawan kita, kita tanya pensyarah kita, kita tanya mak ayah kita kalau ada kesempatan, kita tanya rakan-rakan kita, apa makna hidup? Kita akan dapat pelbagai jenis jawapan. Kerana di dalam diri manusia ni, di dalam pemikirannya tadi,
terdapat pelbagai pengalaman hidup. Jadi apa yang diberi oleh mereka ini adalah berdasarkan kepada pengalaman dan pengetahuan yang mereka ada. Barangkali kita kena betulkan makna kehidupan itu sendiri apabila kita nak mencari sesuatu yang benar. Sebab itulah disebut dalam falsafah Islam tadi, setiap usaha, setiap inisiatif itu adalah ke arah mencari kebenaran. Okay, soalan yang lain, apa itu pemikiran? So, apa yang dikatakan sebagai pemikiran? Kenapa kita berfikir? Itu bila ada kenapa tu dia agak tinggi sikit. Tapi peringkat bawah ni, platform yang asas tadi adalah pertanyaan. Apakah itu pemikiran? Kemudian soalan yang lebih advance sikit, Tuhan ada ataupun tiada? So, bila kita berfikir tentang ketuhanan ni, kita perlukan bimbingan. Kalau kita fikir berasaskan kepada logik semata-mata, barangkali kita akan mendapat jawapan yang pelbagai. Sebab logik ni manusia berasaskan kepada ilmu dan pengalaman yang dia ada. Saya teringat satu laporan yang dibuat secara ringkas lah. Pada masa depan ni, apakah agama ataupun ideologi yang dominan? Bila masa depan ni barangkali dalam 100-200 tahun yang akan datang lah. So saya nampak di situ rumusan di akhir daripada kajian itu adalah barangkali ramai daripada manusia ni yang cenderung ataupun mengambil pendekatan untuk tidak percaya kepada ketuhanan. Itu kajian lah. Tapi kalau dalam realiti kita kena buat lebih banyak lagi kajian. So di barat banyak ideologi yang sentiasa bertembung antara satu sama lain kerana mereka ni nakkan sesuatu yang mencabar kehidupan dia, mencabar minda dia, dan mereka ni sentiasa bertanya dan mencari jawapan. Kalau di timur barangkali belum sampai ke tahap itulah. Kerana di timur ini kebanyakan duduk di negara-negara timur ni dia ada elemen-elemen ketuhanan dalam masyarakat. Kita bergerak kepada epistemologi, iaitu ilmu. Epistemologi ini merupakan cabang falsafah yang mengkaji ilmu pengetahuan. So dia ni agak mendasar juga maksudnya. Dan kalau tengok kepada ciri-ciri epistemologi pun, soalan-soalannya pun soalan yang asas. Apakah itu ilmu? Bila sebut apakah itu ilmu, barangkali daripada kita ni mungkin tak pernah tanya kot apa maksud ilmu kan. Tapi bagi orang yang memikir, bagi pemikir, so mereka mencari apa yang dikatakan sebagai ilmu. Kemudian soalannya, bagaimana kita boleh mendapatkan ilmu? So nak dapatkan ilmu ni ada cara, tapi macam mana? Salah satu daripada cara yang kita dapatkan ilmu ni macam lah, daripada sekolah rendah, masuk universiti, kemudian praktis ilmu yang dapat semasa belajar ini dalam kehidupan nanti. So nak dapatkan ilmu ni tidak semestinya dengan cara formal, pergi sekolah, masuk universiti. Tok dan nenek kita dulu pun, kalau masih ada, ataupun you tengok pengalaman mereka, ada sebahagian mereka ni tak pun habis sekolah rendah ataupun tak masuk pun sekolah menengah, tetapi mereka ni berilmu dalam bidang-bidang tertentu. Kalau kita tengok dalam filem Mat Kilau yang meletup-letup dalam 3-4 bulan lepas, sekatalah Mat Kilau ni seorang yang alim dalam bidang dia. Ada ilmu pertahanan diri, ilmu agama, ilmu bermasyarakat. Tapi bagaimana dia mendapatkan ilmu tadi? So secara tidak langsung, rumusannya adalah ilmu ni kita dapat secara formal dan tidak formal. Dan ada yang lebih menarik lagi, ilmu ni diperolehi dengan sesuatu mimpi, sesuatu pemberian, yang daripada tidak tahu kepada tahu dan juga mahir. InsyaAllah kalau ada masa saya ceritakan bagaimana orang yang mendapat ilmu ni, yang diberikan, dianugerahkan kepada dia untuk manfaat kepada orang lain,
Dia tak pernah pergi universiti, tak pernah masuk ke pusat ilmu, tetapi apa yang ada pada dia telah memberi manfaat yang besar kepada masyarakat sekitar. Kemudian, apakah perkaitan ilmu dengan pembelajaran? Ini soalan-soalan yang ada dalam epistemologi sebagai satu cabang falsafah yang mengkaji ilmu pengetahuan. So, aksiologi, iaitu nilai. So, dalam aksiologi ni kita bahagikan kepada dua yang kita sebutkan tadi, iaitu etika dan juga estetika. So, etika ni berkaitan dengan tingkah laku, dengan kelakuan kita yang ada kaitan dengan adat arsam. So, dalam masyarakat di Malaysia, setiap budaya masyarakat ni dia ada etika dia tersendiri. Dalam masyarakat Melayu, contohnya nak pergi meminang, so dia ada tingkah laku ataupun dia ada karakter dia. Bila nak meminang, nak perkenalkan ahli keluarga yang datang meminang, kemudian rombongan tadi disambut dan proses meminang dimulakan. So, semuanya ada ciri-ciri yang berkaitan dengan adat resam. Dalam masyarakat Cina ada caranya, dalam masyarakat India, masyarakat dusun, masyarakat Jawa, semuanya ada tingkah laku ataupun kelakuan yang bersesuaian dengan budaya masing-masing. Kemudian estetika ni berkaitan dengan kecantikan dan seni. Sesuatu yang kita lihat tu cantik, yang menzahirkan rasa senang hati, dengan diiringi oleh seni ataupun sesuatu yang mencantikkan lagi keadaan tersebut. So, dalam cabang etika ni kita mengkaji sesuatu nilai. Nilai itu sama ada satu nilai ataupun nilai yang banyak lah. Kemudian juga kita mengkaji tentang prinsip-prinsip moral yang peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat dan juga tingkah laku. So, antara prinsip moral yang ada dalam masyarakat ini adalah kita boleh tengok dari segi bagaimana kanak-kanak menghormati orang tua, ataupun remaja menghormati orang lebih tua daripada dia lah. So, kalau di Malaysia, kalau kita bersalam, kalau saya bersalam dengan mak dan ayah saya ataupun orang yang lebih tua daripada saya, ataupun pak saudara, mak saudara dan sebagainya, kalau kita bersalam ni, kita akan kucuk tangan dia, ataupun kita memeluk dia. Kadang-kadang kawan kita pun kita salam dan kita peluk erat dia. Ini adalah sebahagian daripada peraturan-peraturan yang tidak rasmi lah, tapi diamalkan dalam masyarakat. Dan kemudian tingkah laku. So, daripada nilai tadi dan peraturan-peraturan tadi, tingkah laku kita wujud sesuai dengan nilai dan juga moral tadi. Kita tidak membantah, tak cakap keras, tak cakap kuat, tidak berkasar, lemah lembut. So, dalam peribahasa Melayu banyak diterbitkan tentang elemen-elemen nilai, moral dan juga tingkah laku ini untuk membentuk budaya masyarakat keseluruhannya lah. Istilah etika ataupun ethos tadi, dia ada kaitan dengan adat resam dan juga kelakuan. Etika, ethics, sesuatu yang kita kena ikut peraturan-peraturan yang ada dalam sesuatu budaya, sesuatu masyarakat, sesuatu etnik. Immanuel Kant berpendapat estetika bukan semata-mata persepsi, tetapi sebagai satu yang lebih daripada persepsi ataupun kecantikan semata-mata. Sebabnya Immanuel Kant ni dia kata bukannya setakat seni, setakat keindahan, kecantikan sahaja, tapi adalah sesuatu yang boleh memberi pengaruh kepada keseluruhan bentuk pemikiran seseorang. Kemudian psikologi. Psikologi ni dia sebenarnya ramai tokoh dalam psikologi ni, daripada tahun 1800 dulu sampai sekarang, tokoh-tokoh ni sentiasa muncul. Tapi kalau tengok kepada tokoh-tokoh yang awal, antaranya
adalah Watson. So Watson ni dia terkenal dengan teori pelaziman klasik, yang mengkaji tentang kanak-kanak, Albert dan juga seekor tikus putih. So dia punya kajian ni hanyalah eksperimen, tetapi dikembangkan kepada responden yang lain selepas itulah. So kanak-kanak ni namanya Albert kata saya, dengan seekor tikus putih. Kemudian kajian beliau ni dia tulis dan diterbitkan. Kemudian dia kata psikologi adalah ilmu yang mengkaji tingkah laku yang nyata. So ini di barat apabila mereka membuat eksperimen, mereka mengkaji, mereka menulis hasil kajian dia dan mereka membuat rumusan. So ini adalah satu contoh pembudayaan ilmu dalam masyarakat. Apa yang diperolehi tadi dikongsikan dalam mediumnya adalah barangkali jurnal. Kemudian medium tersebut menjadi tumpuan kepada orang ramai untuk mengetahui sesuatu perkara ataupun sesuatu bidang. So dalam perkara ini Watson mengkaji tentang psikologi yang menyatakan bahawa ia adalah tingkah laku manusia lah. Pada aliran yang lain, aliran humanistik. Aliran tadi adalah aliran behaviorisme, aliran tingkah laku. So sekarang ni aliran humanistik, kemanusiaan. Pengasasnya ada dua. Satunya adalah Carl Rogers dan seorang lagi adalah Maslow. So mereka ni hidup dalam tahun ataupun abad ke-20 lepas lah. So mereka ni mengkaji tentang kemanusiaan, nilai-nilai yang ada pada manusia, ataupun apa yang manusia sentiasa fikirkan tentang kehidupannya, sudah kaji. Kalau tengok kepada behaviorism ni, dia mengkaji orang dan juga haiwan. Tapi bagi Maslow dan juga Rogers, mereka ni mengkaji tentang nilai-nilai keperluan manusia itu sendirilah. Kemudian yang lain aliran functionalisme, iaitu Dewey dan juga James. So mereka ni berpusat di Amerika. Kalau tengok pada Dewey ni, beliau merupakan ahli falsafah dan ahli psikologi Amerika abad ke-20. So maksudnya kemunculan aliran functionalisme ni dia bermula pada awal abad ke-20. So yang Dewey ni adalah dipanggil sebagai bapa psikologi functionalisme lah, dan pengasas beberapa aliran pemikiran yang lain. Kemudian William James digelar sebagai ahli psikologi Amerika yang pertama dan menubuhkan makmal psikologi, dan hasil daripada pengalaman pembelajaran beliau itu beliau tulis dalam buku dinamakan sebagai The Principle of Psychology. Okay, ini adalah tiga aliran yang kita bincang. Yang pertama tadi adalah behaviorisme, yang kedua adalah humanistik, dan yang ketiga adalah functionalisme. Function, dia aliran ni faham tentang fungsi, sesuatu perkara, sesuatu isu, sesuatu apa sahaja, lebih kepada fungsi dia. Kemudian approach, pendekatan-pendekatan yang lain yang ada di dalam aliran ini, antaranya adalah pendekatan psychoanalytic. Dan ahli teori pendekatan psychoanalytic ni, dia memberi keutamaan kepada zaman awal individu. Dan dia percaya bahawa apa yang berlaku pada zaman kanak-kanak tu akan ada kesan di sepanjang hayat kepada psikologi orang itu sendirilah. So kita boleh semak diri kita sama ada kenyataan ini betul ataupun tidak. Kalau kita tengok balik, kita throwback balik apa yang berlaku kepada diri kita
Masa umur kita 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun ya. Ada tak kesan-kesan daripada waktu kita kecil tadi kita bawa sampai ke dewasa, ke alam besar sekarang ni, yang ada kesan ya. Sebab itulah di Jabatan Polis mereka ni ada bahagian yang membuat siasatan tentang kanak-kanak, kanak-kanak yang didera secara fizikal, secara mental. Mereka ni ada pakar yang mengkaji tentang keadaan psikologi kanak-kanak tadi. Maksudnya kenyataan ini ada impak yang besar lah kepada proses perundangan di dalam sesebuah negara. Okay, kemudian yang orang yang menjadi tokoh dalam psikoanalitik ini adalah Sigmund Freud, yang perkenalkan teori struktur personality ya. Kemudian pendekatan psikologi, ini dalam pendekatan psikologi lah, psikoanalitik lagi, berdasarkan kepercayaan bahawa tingkah laku manusia dipengaruhi oleh proses-proses psikologi tidak sedar yang kita sendiri tak sedar. Maksudnya, sepanjang kita hidup ni, ada banyak tingkah laku yang kita buat yang dia disebabkan oleh kerana pengulangan ataupun repetition ya. Dan juga proses-proses yang kita lalui ini proses yang kita tak sedar. Kita makan, kita minum, kita makan, kalau bagi orang Islam lah, menggunakan jari, 5 jari ni dia makan ya. Ataupun kalau minum, kita digalakkan menggunakan tangan sebelah kanan. Dan kita, selepas itu kita minum, kita akan pakai tangan kanan ya. Skala lah, kalau ada tempat tertentu yang kita tak boleh pegang tangan kanan, kita akan menggunakan tangan kiri. Tapi proses memegang gelas menggunakan tangan kanan itu adalah proses yang sentiasa berulang daripada kita kecil. Kita tak sedar. Bila nampak saja gelas nak minum, kita pegang tangan kanan. Nampak saja botol nak minum, kita pegang dengan tangan kanan. Itu proses yang kita tak sedar lah. Mengandaikan semua tingkah laku normal dan abnormal adalah hasil daripada interaksi faktor-faktor genetik dan persedaran yang memberi kesan ke atas perubahan tingkah laku dengan mempengaruhi proses tidak sedar dan juga proses sedar psikologi. Sama sedar atau tak sedar, ia akan berlaku ya. Okay, kemudian aliran yang lain, aliran kognitivism. So, aliran kognitivism ni pandangan tentang cara manusia belajar. Sebagaimana kita belajar memegang cawan sebelah kanan bila kita minum ya? Ini ada pandangannya. Dan penggerak ini adalah Jean Piaget ya? So, tokoh yang terkenal lah dalam psikologi. So, dia kata idea utama aliran ini adalah perwakilan mental yang dikenal sebagai skema. So, maksudnya skema ni adalah menentukan bagaimana data dan maklumat yang diterima akan difahami oleh minda manusia. So, kalau maklumat tu sesuai, sepadan dengan skema, dia maklumat tu diterima. Kalau tak sesuai, dia akan ditolak ya? Ataupun skema tadi dia pun sesuai. So, bila kita sebut skema ni adalah satu peraturan yang boleh dikatakan sempurna, yang dikehendaki lah. So, bila kita dah masukkan info dan sesuai dengan skema tadi, maksudnya maklumat tu diterima. So, kalau hari ni kalau kita tengok dengan pelbagai maklumat yang datang dari kiri, kanan, atas dan bawah ni, dia mestilah ada sesuatu yang kita panggil sebagai fakta. So, kalau maklumat tadi sesuai dengan fakta, kita terimalah. So, kalau maklumat tadi tidak sesuai dengan fakta, kita akan tolak. Sebab itulah pentingnya untuk kita ada skema ni, supaya kita dapat membuat keputusan dan pertimbangan yang lebih tepat. Yang ketiga, praktikal falsafah. Ada lagi aliran ni, aliran perennialism yang mengajar nilai dan pengetahuan berbentuk universal dan tiada had masa. So, dia menerangkan tentang nilai dan juga pengetahuan berbentuk universal, berbentuk global lah luas. Dan dia berfokus kepada perkembangan diri, iaitu manusia perlu diajar mengenai kemanusiaan. So, kita kena belajar tentang humanity dengan kemanusiaan. Dan prinsip perkembangan perlu diajar sebelum fakta. Contohnya, dalam sains, ajar penaklukan saintifik sebelum fakta sains. Penaklukan ni berkaitan dengan proses berfikir lah. So, dalam ni, kita katakan proses berfikir
secara saintifik sebelum fakta sains. Okey, kemudian kita tambah lagi aliran progressivism, iaitu mengembangkan bakat dan minat setiap anak agar anak menjadi seorang pekerja. So, progresif, kita menilai anak tu berkembang dari 1 kepada 2, 2 kepada 3 sampailah ke tahap yang lebih tinggi. Ada progresif, ada kemajuannya. So, dalam hal perkembangan otak, mak dan ayah melatih anak-anak ini menjadi anak yang boleh bekerja dengan otak dan hati, dengan pemikiran dan juga hati lah. So, dalam proses progressivism ini, pembelajaran adalah pembelajaran berbentuk aktif, ya. So, kalau aktif lawannya pasif. So, kalau pembelajaran pasif, dia agak sukarlah untuk menerapkan aliran progressivism. Pembelajaran aktif melalui pendekatan induktif untuk pengajaran, ya. Memiliki pengalaman sebagai proses pembelajaran dan pengajaran yang berkesan. So, di sini kita lihat pengalaman ini sangat penting, ya. So, dia berjaya daripada satu tahap, kemudian bila dah memenuhi tahap tersebut, dia akan bergerak kepada tahap yang kedua. Seterusnya ada penilaian lah. So, selepas daripada penilaian tu dah berjaya, dia bergerak kepada tahap yang seterusnya. Salah satu contoh yang kita boleh tengok dalam bentuk pemikiran progressivism ni, kalau perasan pendidikan anak-anak yang diguna pakai oleh Kumon. Kumon ni adalah satu institusi pendidikan yang berasal dari Jepun. So, di Malaysia ni dah makin banyak, di negara-negara dunia pun dah makin bertambah lah cawangan-cawangan Kumon ini. So, Kumon ini konsepnya adalah pengulangan dan kemajuan. So, kalau kita buat sesuatu latihan tu salah, kita kena belajar macam mana nak membetulkan kesalahan tersebut. So, bila dah betul kesalahan tersebut, barulah kita bergerak kepada peringkat yang seterusnya. So, konsep progressivism ni tak jauh beza dengan konsep yang diamalkan oleh Kumon, iaitu menjadikan proses pembelajaran ini sebagai satu pengalaman untuk bergerak maju ke hadapan. Kesalahan tadi tidak akan diulangi, tapi diperbetulkan, kemudian diteruskan dengan kemajuan, ya. So, aliran reconstructivism, ya, adalah aliran ini mereka berhasrat membaiki dan membangunkan semula masyarakat. So, konteksnya konteks masyarakat yang lebih besar, mencorakkan satu corak masyarakat baru. So, nak corakkan satu masyarakat baru ni adalah satu cabaran, sebab masyarakat yang lama ni ada pelbagai jenis penyakit, ya. Dan apabila nak bentuk satu masyarakat baru, nak hapuskan penyakit, sebanyaklah cabaran yang mereka hadapi. Tapi mereka juga perlu fikirkan apakah saluran untuk mendidik masyarakat tadi untuk berubah. Salah satu daripada saluran tadi adalah pendidikan, ya. So, pendidikan ni mengubah masyarakat, walaupun masyarakat tu masyarakat yang mungkin berpenyakit dengan nilai-nilai yang tidak memajukan, tetapi dengan pendidikan mereka dapat maju. Kalau lihat kepada negara Malaysia, dalam bajet setiap tahun, so, di Malaysia dia daripada kita merdeka sampailah sekarang, so, bajet untuk pendidikan sentiasa tinggi, ya, sentiasa tinggi. Sebab kita nak majukan masyarakat kita. Masyarakat luar bandar, kalau you bacalah buku-buku ataupun tengok kepada artikel-artikel lepas, apabila kita merdeka tahun 57 dulu, kemudian kemasukan Sabah dan Sarawak untuk sebuah negara Malaysia, pada masa dulu memang ramai orang miskin, ya. Sebab kebanyakan masyarakat pada masa dulu masih lagi dengan budaya tradisional. Mereka bekerja bersendirian, ya. Dan apabila kerajaan membuka sekolah, memperkenalkan pendidikan dalam masyarakat, sebarulah kita dapat tengok kesannya pada hari ini. Sehari ini di negara Malaysia ni, kita lihat masyarakat yang berpendidikan semakin bertambah ramai lah, ya. Dan salah satu daripada indikator masyarakat mereka ni adalah
tahap kemiskinan yang semakin berkurangan. Sejak kita merdeka 57 sampai tahun 70-an, awal tahun 70-an tu, kemiskinan sangat tinggi. Sebaik kita merdeka, hampir separuh daripada masyarakat negara Malaysia ni adalah orang miskin. Apabila kita melalui proses pendidikan, kemiskinan yang ada di Malaysia pada ini saya ingat bawah daripada 5%. Mana yang sangat miskin pun barangkali mungkin dalam 2% ke bawah lah. So tak ramai. So apa yang ada adalah miskin relatif. Dia taklah miskin sampai tak ada makanan, kehidupan yang melarat. Dia boleh survive. Cuma pendapatan yang dia dapat tu tidak mencukupi untuk satu tempoh tertentu dengan kadar-kadar tertentu. Katakan masyarakat Malaysia yang berada dalam lingkungan kemiskinan, pendapatan bulanannya adalah kita katakan dalam RM950. Kalau dikatakan sebagai miskin, yang betul-betul miskin ini adalah separuh daripada jumlah RM950 tadi. Tetapi di Malaysia dalam setahun dua ni kerajaan telah pun mewujudkan dia panggil gaji minimum, iaitu RM1,500 di Semenanjung. Dan dengan gaji minimum ni, apabila seseorang tu bekerja, majikan dia perlu bayar sekurang-kurangnya RM1,500 untuk dia survive. So dengan adanya gaji yang minimum ini, masyarakat yang berada di luar bandar, masyarakat yang terpinggir, apabila mereka masuk ke dalam sektor pekerjaan, so mereka akan mendapat pendapatan dan pada masa sama dapat membantu keluarga untuk keluar daripada belenggu kemiskinan yang mereka hadapi. Tapi mau tak mau, dia adalah bermula dengan pendidikan dulu. Aliran essentialism, iaitu menggalakkan perkembangan intelek dan kecekapan individu. Semua tak mahu dalam aliran ini, sekolah adalah memainkan peranan yang sangat penting. So di sekolahnya ada cikgu, ada facilities, ada syllabus, ada proses mengajar. Dan proses mengajar ni dia ada elemen-elemen yang memberikan rangsangan kepada pelajar untuk membantu mereka berjaya dalam kehidupan. So di sekolah diperkenalkan pelbagai kursus, pelbagai mata pelajaran. Ada bahasa, sastra, matematik, seni, sains, ada pengetahuan agama, ada yang berkaitan dengan tata negara. So semua ini adalah ada dalam aliran essentialisme yang menekankan tentang perkembangan intelek dan kecekapan individu. Di antara lain lagi, tokoh-tokoh falsafah pendidikan yang ada, tapi kebanyakannya di barat lah, dalam essentialism ni, antaranya adalah Berkeley, Conant dan juga Rickover. So mereka ni adalah tokoh-tokoh tapi bukan dari barat lah, dalam bidang falsafah pendidikan. Apa itu sini? Semakin diberi penekanan dalam inovasi kurikulum sekolah setelah Rusia berjaya mengatasi Sputnik 1 ke rasa pertemuan 7. So maksudnya pendidikan ini telah mengubah kehidupan tamadun yang ada pada hari ini lah. So dalam aliran existentialism ni, dia mendorong setiap individu untuk mengembangkan potensi dia. Katakan saya, potensi saya dari segi sukan, mungkin saya minat badminton. Kalau sekolah rendah dulu minat main bola. Kalau potensi main bola tidak dikembangkan, so akhirnya minat dan kegemaran saya berkubur di situ je lah. Tidak berkembang ke peringkat yang lebih tinggi. Aliran juga menekankan faktor dan kurikulum bercorak vocational. So dia lebih kepada penggunaan tangan. Sebab bagi aliran ini, skill sangat penting. Yang ketiga, memberikan pengalaman luas dan menyeluruh dalam aspek kehidupan. So pengalaman yang luas dan menyeluruh ni, dia kena explore lah. Dia kena meneroka, kena mencari, kena aktif dalam proses pembelajaran. Dan
sekolah lah yang menjadi tempat untuk masyarakat yang baru tadi. So kalau kita nak masyarakat Malaysia ni bebas daripada rasuah contohnya, so jadikan sekolah ni sebagai elemen penting untuk membuat perubahan. So bermula di sekolah, akhirnya dia akan berak ke universiti, dan akhirnya akan membaiki masyarakat. So sekolah ni peranannya sangat besar, ya. So ini bagian-bagian ilmu falsafah yang ada, teoretikal, praktikal dan falsafah baru. So teori praktikal ni biasa kita dengar lah, dia ada teori dan kena praktis. Falsafah baru ni dia ada teknologi, organisasi dan juga ekologi. Apa dia katakan sebagai ekologi ni, ya? Kemunculan falsafah baru, falsafah teknologi. So kita dah ada falsafah barat, falsafah Islam. So sekarang ni falsafah teknologi. So apa yang dikatakan sebagai falsafah teknologi ini, iaitu falsafah teknologi telah banyak bimbang dengan makna teknologi dan impaknya dalam masyarakat budaya dan bukan dengan teknologi sendiri, ya. So apa maksud ayat ni? So Mitcham 1994 menyebut jenis falsafah teknologi manusia kerana ia menerima keutamaan kemanusiaan melalui teknologi. So falsafah teknologi ini adalah memberi keutamaan kepada kemanusiaan ini dan nilai yang ada pada manusia ni menggunakan teknologi, ya. So teknologi ini sangat penting untuk memberikan manfaat kepada manusia. Falsafah organisasi. Yang pertama tadi teknologi, yang kedua organisasi, berkaitan dengan kepimpinan, iaitu kekuatan dan kelemahan. So dalam sesebuah organisasi, kalau organisasi itu baru ditubuhkan, barangkali kekuatannya tidaklah begitu ketara, ya. Kelemahannya mungkin lebih banyak. Tapi kalau organisasi itu dah melalui proses yang panjang, semakin kuat, kelemahannya telah pun banyak diatasi, jadi dia akan menjadi lebih kuat dan juga lebih dominan, ya. Tapi dalam organisasi ni, falsafahnya ada 3, iaitu dia kena ada matlamat, hala tuju dan juga visi organisasi. Ini kena ada. Ke arah mana dia nak pergi? Ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Dia mesti ada matlamat dia ataupun hala tuju dia, dan juga visi organisasi. So apa yang organisasi ni nak dalam mencapai hala tuju dia. Kemudian dia ada hubungan sosial dan organisasi, bersama-sama dengan ahli organisasi dan juga membina kepercayaan. So barulah dikatakan falsafah organisasi, ya. Kemudian falsafah ekologi, disebut eko saja itu berkaitan dengan alam sekitar lah. Di alam sekitar ni mesti ada kaitan hubungannya dengan kemanusiaan, dengan manusia. So kalau tengok kepada maksud ekologi ni pun kita dah tahu dah, ya, mestilah alam sekitar ada hubungan dengan manusia yang akan memberi manfaat, ya, yang lebih baik kepada kehidupan manusia itu sendiri. Okay, falsafah ekonomi barat ada masuk dalam ekonomi. Dalam pengusaha barat, lahir falsafah ekonomi rasional bergantung kepada kemampuan akal. So akal ni bagi orang-orang barat lebih dominan lah daripada agama, budaya ataupun etika. Dan mereka ni yang penting matlamat tercapai, kaedah ataupun cara nak sampai matlamat ni tak penting. Yang penting matlamat tercapai, dia dah dapat dan dia berfikir secara rasional. Dan apa yang penting di sini adalah barat ni dia menolak elemen-elemen agama, pengaruh budaya dan juga etika dalam pengurusan falsafah ekonomi dia, ya. Kemudian kita kepada sosialisme, komunisme, ya. So ini adalah aliran yang bertentangan lah, kapitalis, sosialis. So untuk setiap kumpulan cari apa maksud sosialisme, komunisme, kapitalis dan juga sosialis, dapatkan maksud-maksud dia. So ini gambaran lah tentang apa yang ada dalam masyarakat berasaskan kepada aliran tadi. Aliran yang atas ni nak kepada keuangan lah. So kalau tengok pada masa sekarang,
kapitalis. So dia nak duit, dia nak tengok kepada hasil untuk material, ya. Tapi ramai dah orang bawah ni yang menderita. Maka yang bawah ni bekerja, membantu sesama sendiri, ada yang meninggal, ada yang jatuh sakit kan. Kemudian orang di atasnya akan mengambil pendekatan menghargai lah Surabaya tadi, tapi sesama mereka saja. Kemudian level yang ketiga ni tengok kepada grup-grup atau kumpulan yang tak puas hati tadi, so dia akan membuat rencana. Dan seterusnya yang atas sikit mempergunakanlah sini simbol agama ataupun simbol-simbol yang berkaitan dengan ideologi, ya. Dan yang atas ni kapitalis, yang mendominasinya adalah mereka yang menjadi tauke, menjadi majikan. Paling tepat adalah majikan lah, yang akan menguruskan kehidupan. So ini adalah kapitalisme, bagaimana proses itu berlaku, ya. So dia tak peduli, yang penting adalah mendapat keuntungan daripada perniagaan yang dilakukan, ya. Kemudian ini lukisan lah, what is business, ya. Mengapa ilmu kalam penting? Ilmu kalam, ilmu lah. Kenapa ilmu ni penting? So di dalam Islam menjadikan perbuatan berfikir sebagai suatu kemestian ke atas semua umat manusia. So fikir ni satu yang kritikal, ya. Kita kena fikir. Apa yang kita kena fikir? Macam-macam. Apa kita nak makan, apa nak minum, besok nak pergi mana, malam ni nak buat apa, Itu tentang diri kita, tentang keluarga kita pula. Mak ayah kita ke rumah macam mana, dah lama tak telefon contohnya. Adik-adik sekolah macam mana, lama tak pergi buat lawatan, So kita kena fikir tentang diri kita dan tentang orang lain. So orang fikir ni orang yang hebat lah, ya. Dan pemikiran paling baik ni, dia transfer apa yang dalam pemikirannya ke atas kertas ataupun ke atas komputer. So dia mencatatkan hasil pemikirannya, dia kongsi dengan orang lain. So bentuk perkongsian ni pelbagai lah. Ada yang berkongsi dengan platform yang dia biasa, FB, ataupun kalau nak lebih ikut trend pada sekarang, dia kena menggunakan video, ya. Sama ada di mana-mana lah platform media sosial ni, dan berkongsi pandangan dan pemikirannya dengan orang lain, ya. So dengan berfikir ni, kita berupaya mencapai tujuan asal kejadian kita, ya. Dan berfikir merupakan satu ibadah tertinggi, satu pekerjaan tertinggi. Kerana dengan adanya akal fikiran yang waras, manusia berupaya menjalankan ibadah dengan lebih sempurna. So maksudnya bila kita dapat fikir, kita dapat pergi masjid. Kalau orang Kristian boleh pergi ke gereja, church dengan hati yang tenang. Kalau orang India boleh pergi ke kuil, orang Cina pergi ke kuil dia dengan lebih baik, lebih mudah dan juga dalam keadaan yang harmoni, ya. Ilmu kalam, so ilmu yang berkaitan dengan sistem berfikir tauhid, ini lebih kepada sila Arab sikit lah, ya. Logic, analisis, kritik, sintesis, sistemisasi akidah, iman dan juga tauhid, ya. So ini ilmu yang kita boleh sama-sama kita pelajari. Tapi dalam ilmu ni pun dah ada elemen-elemen logik, analisis, kritik, sintesis, sampai kepada pembinaan tauhid dan juga iman di dalam diri seseorang. So ini kita boleh tambahkan lagi bacaan lah, ya. So itu saja untuk kuliah kita yang kedua pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada seri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.